Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan selamat datang kepada semua penonton yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari Sabtu ini. Dan selamat datang ke program Bedah Buku Ummahat Al-Mu'minin yang dijayakan oleh Hidayah Center Foundation sempena kempen mengenali Nabi Muhammad SAW. Kebetulan kita pun berada di satu bulan yang mana sering dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi pihak Hidayah Center Foundation mengadakan program pada hari ini untuk sama-sama kita mengenali lebih dekat lagi tentang Nabi Muhammad SAW dan juga individu-individu yang berada di sekeliling Nabi SAW. Okey, jadi bersama-sama dengan kita untuk menjayakan program kita pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengarang bagi buku Ummahat Al-Mu'minin yang mana kita akan bedah pada pagi ini sendiri, iaitu tidak lain tidak bukan Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Dr. sihat? Baik, alhamdulillah. Baik, sihat Alhamdulillah. Sihat Dr. Okey, jadi apa yang akan kita bincangkan hari ini adalah dalam tempoh kita yang sejam setengah ini, mungkin tak dapat kita nak go through buku yang Ummahat Al-Mu'minin ini page by page ataupun chapter by chapter, tapi insya-Allah bersama-sama dengan kita pagi ini adalah pengarang bukunya sendiri untuk mengupas beberapa poin ataupun mesej yang penting daripada buku ini supaya kita dapat mengenal dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Ummahat Al-Mu'minin ini. Okey, jadi sebenarnya Dr. Rozaimi bukanlah satu sosok yang asing lagi saya kira buat kita semua dan saya percaya di kalangan para penonton sendiri. Walau bagaimanapun saya berkenalkan sikit penceramah kita pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli yang merupakan Ketua di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim Perak, yang menamatkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang hadis di University of Jordan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah kita akan bertanyakan beberapa persoalan kepada yang berbahagia Dr. Rozaimi untuk menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan buku yang mana kita akan kupas pada hari ini insya-Allah. Jadi doktor, saya kira apabila satu-satu buku itu ditulis pasti ada mesej utama yang ingin disampaikan oleh pengarang ataupun penulis berkaitan buku tersebut kepada para pembaca. Jadi apakah tema dan juga mesej utama yang doktor cuba utarakan daripada buku Ummahat Al-Mu'minin ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Terima kasih kepada moderator saudara Faik yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana telah diberikan kepada kita kurnia untuk kita sama-sama berhimpun pada pagi ini untuk kita bincang sedikit berkenaan dengan buku yang saya susun,
yang saya tulis, iaitulah buku Ummahatul Mukminin. Ya, cuma sebelum saya nak, orang kata apa, saya nak mulakan, 2-3 hari sudah aku tak silap, saya ada tulis satu, orang kata apa, satu post lah pasal buku ni. Saya kata selain daripada Nabi SAW ni adalah tokoh yang Nabi itu sendiri merupakan manusia yang agung. Nabi Muhammad SAW itu sendiri merupakan manusia yang berada di martabat yang tertinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di martabat akhlak yang teragung. Ya. Selain daripada itu saya sebut Nabi SAW juga dikurniakan oleh Allah dengan kelebihan baginda ini dikelilingi oleh manusia-manusia yang hebat. Nabi SAW dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang dahsyat kesetiaannya kepada Nabi SAW. Antaranya Abu Bakar yang sangat agung kesetiaannya, membenarkan Nabi SAW walaupun Nabi menceritakan tentang satu kisah yang tidak dapat dicapai oleh akal fikirannya, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, sehingga beliau digelar sebagai As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dikurniakan dengan isteri yang hebat, isteri yang agung akhlaknya, isteri yang dahsyat pengorbanannya. Kan, bila saya tulis yang tu, ada orang komen lah, dia komen kat bawah tu. Ya, saya ni pun ramai juga hater, saya tak boleh nafi lah, sebab saya pun banyak juga orang kata apa, mengkritik, menyatakan pendirian yang berbeza. Itu harga yang kita kena bayar lah bila kita mulakan kerja-kerja mengkritik. Maka ada yang kata ini buku sampah ke, dia kata. Dia kata buku saya ni buku sampah ke. Yang kedua, dia kata baca buku gila-gila lagi bagus lah kan. Tapi saya nak bagi tahulah kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti kita pada pagi ini, iaitu bagaimana kita tidak suka pun pada seseorang. Ini nasihat saya pada diri saya dan juga kita semua. Bagaimanapun kita tidak suka pada seseorang, bagaimanapun kita tidak setuju pada seseorang, jangan sampai kita menghina orang-orang yang tidak ada kaitan dengan orang yang kita benci, dengan orang yang kita marah, dengan orang yang kita tak suka. Kerana apa yang saya susun di dalam buku ini ialah nukilan terhadap kisah-kisah yang berkaitan dengan tokoh besar yang pernah berkhidmat kepada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya susun di dalam ini adalah riwayat-riwayat yang saya bawa daripada muhaddisin apabila mereka menceritakan berkenaan dengan biografi tokoh yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal rezeki untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama saya nak ingatkan kepada kita semua. Sebab itu ulama-ulama hadis mereka sangat-sangat berhati-hati dan sangat-sangat menghargai khazanah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk hadis dan juga riwayat-riwayat daripada sahabat. Kerana mereka tahu agama Islam tidak akan tertegak melainkan dengan Al-Quran dan riwayat-riwayat yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga akan menggunakan pemahaman-pemahaman sahabat ketika mana mereka menyatakan pendirian mereka terhadap tafsiran nas-nas agama. Jadi kita nak hina Rozaimi ke, nak hina Faik ke, nak hina tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan hina sesuatu yang berkaitan dengan tokoh besar seperti isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa saya tulis buku ni? Saya tulis buku ni kerana yang pertama sekali saya nak memperkenalkan, saya berhajat untuk memperkenalkan kepada masyarakat berkaitan dengan proses pembudayaan ilmu. Kerana bila sampai saja bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berbicara tentang Nabi. Manusia akan ada perasaan nak menyayangi Nabi SAW lebih daripada hari-hari yang lain. Maka oleh kerana itu kita katakan sayang ini tidak akan memberikan apa-apa kelebihan
melainkan apabila ia disertai dengan ilmu, dan ilmu itu pula akan memberikan manfaat yang lebih apabila ia didasari dengan amal. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menulis buku ni nak memperkenalkan tentang salah satu daripada ciri-ciri manusia yang pernah mengisi kekosongan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut khidmat kepada Nabi. Maksudnya Nabi SAW ni hidupnya tak kosong lah. Hidup Nabi ni penuh dengan wahyu. Tapi jiwa Nabi tu terisi dengan mencintai, menyayangi tokoh-tokoh yang dipanggil sebagai ummahatul mukminin. Begitu juga saya nak memperkenalkan kepada masyarakat tentang isteri Nabi secara ringkas. Buku ni ringkas saja. Kalau kita nak tulis tebal pun boleh. Tetapi orang kata kita cuba dulu dengan bacaan yang ringan, memperkenalkan nama, memperkenalkan bila dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan apa sumbangan dia kepada Islam, apakah pujian Nabi terhadap dia, supaya kita nak memperkenalkan tokoh-tokoh besar. Kerana manusia ini secara fitrahnya memang suka kepada idola. Suka melihat kepada idola, suka mencontohi sesuatu yang mereka anggap sebagai seseorang yang mereka anggap sebagai tokoh besar yang hebat. Sebab itu kalau kita tengok kan anak-anak kecil kita, kadang-kadang mereka ni bila tengok TV mereka akan terkesan dengan TV. Nak jadi Superman lah, nak jadi Batman lah, nak jadi Ben 10 lah, macam-macam lah tokoh-tokoh yang kita panggil sebagai superhero ni, kan? Kerana fitrah manusia ni suka kepada tokoh yang hebat. Islam telah memberikan riwayat-riwayat kepada umat untuk kita melihat tentang ketokohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu tidak syak lagi, Nabi tu memang hebat, dan ketokohan orang yang berada di sekeliling Nabi, termasuk orang yang berkongsi hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi saya percaya dan yakin dengan kita menulis buku ni, paling tidak orang kenal lah isteri Nabi ni. Kalau dia baca betul-betul, maka dia akan kenal. Dia akan tahu, oh, isteri Nabi ni ada 11 orang. Oh, ada khilaf rupanya. Ada yang kata isteri Nabi ni 12 orang. Paling tidak mereka akan faham. Mereka akan tahu, oh, rupanya Maria Qibtiyah tu bukan isteri Nabi. Oh, rupanya selepas daripada Khadijah ni, Nabi ada isteri lain selain daripada Aisyah. Ada Ummu Salamah, ada Saudah, ada Zainab bintu Khuzaimah, ada Zainab bintu Jahash. Semua ini akan memberikan satu pendedahan. Selain daripada memberitahu kepada masyarakat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tokoh yang hebat, manusia yang berada di keliling Nabi juga hebat. Dan juga nak mengambil semangat daripada ketokohan mereka ni. Nak mengambil semangat daripada kehebatan mereka ni, supaya mereka ini dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Kalaulah kata orang-orang perempuan, anak-anak kita tanya, saya nak contohi siapa contohnya? Kita kata bacalah buku ni. Supaya buku ni dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana muslimah yang benar-benar muslimah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjalani kehidupan mereka. Dan ini panjang sikit ni lah. Bila sebut tentang kita nak mencontohi mereka, mencontohi dari sudut apa? Mencontohi dari sudut pengorbanan mereka terhadap agama. Mencontohi dari sudut ketinggian akhlak mereka. Mencontohi dari sudut kehebatan mereka dari sudut ibadat. Walaupun mereka ini sebenarnya ada jaminan syurga. Isteri Nabi SAW akan menjadi isteri Nabi di akhirat. Akan menjadi isteri Nabi di syurga. Tetapi tidak pernah sekalipun kita melihat mereka ini mengatakan kepada orang lain, kamu jangan tak tahu tau, aku ni ahli syurga. Kamu diam-diam sudahlah. Kan? Ini tak ada. Tak berlaku di zaman Nabi SAW. Bahkan mereka ini berusaha semampu mungkin mereka untuk berkhidmat, untuk memberikan jasa, untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, dan menjelaskan sisi kita panggil apa? Menjelaskan sisi
kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca riwayat-riwayat ni, kita akan nampak bahawasanya Nabi ini walaupun Allah Taala telah melantiknya sebagai rasul, tetapi sisi kemanusiaan Nabi itu still ada. Sisi kemanusiaan isteri-isteri Nabi SAW ni still ada. Nak bagi tahu kat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia ni nabi yang maksum dalam menyampaikan wahyu, tetapi dia tak pernah, baginda tidak pernah keluar daripada ciri kemanusiaan, still manusia. Maka kita bila baca riwayat-riwayat ni, kita akan boleh jadikan sebagai contoh bagaimana seorang suami nak berinteraksi dengan isteri ketika konflik, bagaimana seorang isteri nak berinteraksi dengan suami yang sibuk, seorang suami yang berperang, seorang suami yang menjadi milik masyarakat. Ini semua kita boleh dapat daripada membaca buku yang saya susun ni. Itulah lebih kurang untuk round yang pertama ni lah. Baik. Okey, terima kasih banyak Dr. Rozaimi atas penerangan yang berkaitan dengan mesej utama yang Dr. cuba utarakan melalui penulisan buku ini. Jadi saya kira buku ini pun bagi para penonton yang belum memilikinya, surprisingly dia bukan satu buku yang tebal lah. Apabila kita fikirkan dia membicarakan tentang isteri-isteri Nabi, yang mana disebutkan dalam ni ada 11 orang. Okay. Kita menjangkakan untuk mungkin setiap isteri Nabi tu mungkin memakan muka surat yang banyak lah untuk menceritakan tentang setiap seorang isteri Nabi. Tapi penulisan buku ini dijadikan seperti mana yang doktor sebutkan tadi adalah sebagai satu permulaan dan juga pendedahan untuk kita mula mengenal para isteri Nabi SAW. Kalau kita boleh kenal 11 orang pemain bola sepak, kelab bola sepak yang 11 orang juga. Okay, jadi apa salahnya untuk kita mengenali, bahkan itu lebih dituntut lagi untuk kita mengenali 11 para isteri Nabi SAW. Okay. Jadi doktor, apa yang saya tertarik adalah berkenaan dengan tajuk buku ini sendiri, iaitu Ummahat Al-Mu'minin, yang mana sekiranya kita terjemahkan terminologi ataupun istilah tersebut kepada bahasa Melayu, dia memberi maksud para ibu bagi orang-orang mukmin. Jadi kita lihat dalam bahasa kita ataupun kebanyakan bahasa terma ibu itu diberikan kepada satu perkara yang sangat penting. Kita sebut ibu negara, menunjukkan di situlah terletaknya pusat pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Dan umul kitab Al-Quran, surah Al-Fatihah itu pun mengandungi mesej-mesej utama yang nak disampaikan dalam Al-Quran. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apakah signifikannya para isteri Nabi SAW ini diberikan gelaran Ummahat Al-Mu'minin ataupun ibu-ibu kepada orang mukmin ini. Silakan. Baik, ini soalan yang baik. Dia ada dua benda lah yang saya nak huraikan untuk soalan yang kedua ni. Yang mana yang pertama berkenaan dengan gelaran ibu tu sendiri kan. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menamakan isteri Nabi ni sebagai ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Dan isteri-isteri Nabi merupakan ibu-ibu mereka. Kita kalau siapa-siapa yang belajar hadis siapa-siapa yang belajar hadis dia akan tahu bahawasanya gelaran nama yang bermula dengan Abu dan Ummu ni, gelaran yang bermula dengan Abu dan gelaran yang bermula dengan Ummu dalam bahasa Arab dipanggil kunyah. Untuk orang lelaki bermula dengan Abu, untuk orang perempuan bermula dengan Ummu. Contoh macam saya lah kan. Saya Abu Muaz contohnya. Orang panggil Abu Muaz lah sebab saya ada anak nama Muaz. Benda ni merupakan budaya orang Arab yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi digelar sebagai Abul Qasim. Nabi itu sendiri adalah Abul Qasim. Cuma ulama ada beza pendapat sikitlah. Boleh ke tak boleh pakai gelaran Abul Qasim? Kerana Nabi telah bersabda dalam sebuah hadis, tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Kamu pakailah nama aku tak apa, tapi kamu jangan menggunakan gelaran Abul Qasim aku. Ini ulama ada beza sikit setelah Nabi SAW wafat. Setelah Nabi wafat, boleh ke tak pakai? Ada yang kata tetap tak boleh, ada yang kata boleh sebab Nabi dah tak ada.
Itu saya dah huraikan dalam kuliah-kuliah saya yang banyak sebelum-sebelum ni. Baik. Jadi bila disebutkan tentang ummul mukminin ataupun ummahatul mukminin, ibu orang yang beriman ataupun ibu-ibu orang yang beriman, gelaran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila gelaran ni datang pada Allah, saya sebut tadi, kunyah yang bermula dengan Abu untuk lelaki, Abu Muaz, Abu Abdullah, Abu Muhammad, Abu Abdurrahman, boleh pakai. Ummu boleh Ummu Aiman, Ummu Atiyah, Ummu Salamah, boleh pakai. Tapi seseorang dia tak boleh pakai gelaran Ummul Mukminin, tak boleh. Seseorang yang bukan isteri Nabi SAW, dia tak boleh pakai gelaran ni. Dia kata saya Ummul Mukminin, saya nak namakan anak perempuan saya Ummul Mukminin. Tak boleh, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Ummul Mukminin ni gelaran yang Allah Ta'ala berikan khas untuk isteri Nabi saja. Bila Allah Ta'ala sebut wa azwajuhu ummahatuhum, isteri-isteri Nabi ni adalah ibu-ibu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tak boleh pakai? Kerana dia ada hukum yang khas. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kamu tak boleh, tak sekali-kali boleh untuk menyakiti Rasulullah. Ya, dan kamu tak boleh untuk menikah dengan isteri-isterinya selepas daripada kewafatan Nabi SAW selama-lamanya. Jadi kita boleh faham dekat sini, gelaran ni bukan hanya semata-mata gelaran, tetapi gelaran ini memberikan maksud yang sangat signifikan dengan gelaran ibu tu. Seolah-olah mereka tu ibu kandung kita yang kita tak boleh nikahi selama-lamanya. Setelah Nabi menikah dengan mereka, Nabi bersama dengan mereka, Nabi wafat. Kita tak boleh kata saya ni betul-betul minat dengan isteri Nabi yang ni. Nabi pun dah wafat, janda dia saya boleh ambil. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana isteri Nabi SAW dalam dunia merupakan isteri Nabi SAW di akhirat nanti. Sebab itu kita sebutkan di dalam tafsir para ulama menyebutkan, ya, sesiapa yang Nabi SAW telah nikahi bersama dengan dia dan Nabi wafat dalam keadaan dia masih lagi isteri Nabi, maka dia akan kekal menjadi isteri Nabi SAW sehinggalah dia masuk ke dalam, sehinggalah mereka ini masuk ke dalam syurga. Jadi orang-orang Islam, mereka tidak boleh untuk menikah dengan isteri Nabi SAW walaupun setelah Nabi wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Yang ketiga, bila kita sebut tentang ibu, bukan hanya setakat ibu. Bila kita sebut ibu, bukan hanya setakat tak boleh kahwin. Tetapi bila kita sebut ibu, maksud ibu tu juga adalah dari sudut penghormatan. Bila kita sebut ibu, maksudnya kita hormat ibu kita. Kan? Mak orang-orang yang beriman, maksudnya dia mak kita lah, dia pangkat mak kita. Sebab itu kadang-kadang dalam hadis kita ada jumpa perkataan-perkataan yang digunakan oleh para sahabat kepada Aisyah, umpamanya dia akan panggil, ataupun tabi'in dia akan panggil ya ummah, wahai ibuku. Kenapa? Kerana dari sudut orang kata apa, dari sudut hukum tak boleh nikah, tu satu. Yang kedua dari sudut penghormatan. Sebab itu Ibn Katsir sebut, dia kata dari sudut pengharaman nikah pun ia ada kaitan ihtiram, ikram wa tauqir. Memuliakan isteri-isteri Nabi SAW juga termasuk dalam gelaran ni. Kerana mereka memang ibu-ibu kita. Jadi itu signifikannya. Dan yang keempat ialah bila sebut ummahatul mukminin, kan, ibu-ibu orang yang beriman, maka dia bukan seorang lah. Dia ramai. Mereka ni ada 11 orang. 11 orang isteri Nabi SAW yang digelar sebagai ummahatul mukminin. Itulah lebih kurang yang saya boleh sebutkan kenapa gelaran ummahatul mukminin itu digunakan dan kenapa dia dijadikan sebagai tajuk buku ni lah. Okey? Okey. Terima kasih Doktor atas penjelasan yang diberikan tentang mengapa signifikannya gelaran para ibu itu diberikan kepada isteri-isteri Nabi SAW.
Jadi kita berpindah kepada persoalan yang seterusnya. Jika kita lihat pada tajuk buku itu, yang mana Ummahat Al-Mu'minin mengenali para isteri Nabi SAW. Jadi pastinya kita perasan dekat situ istilah isteri itu ataupun perkataan isteri itu digunakan secara plural ataupun jamak. Jadi saya kira daripada situ mungkin audience kita ataupun mereka yang melihat kepada tajuk buku ni pastinya tertanya-tanya apakah hikmah ataupun mengapa poligami ini dibenarkan di dalam Islam dan juga dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, ataupun bagi Muslim sendiri mereka akan sentiasa terus bertanya ataupun mencari-cari apakah hikmah di sebalik Islam membenarkan poligami itu sendiri, insyaAllah. Silakan Dr. Baik, saya nak mulakan dengan satu mukadimah yang sangat penting, iaitu Islam apabila dia diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, dia cuba untuk dia cuba untuk menjadikan manusia ni berada di atas fitrah. Fitrah manusia tidak pernah sekali-kali bercanggah dengan apa yang diturunkan di dalam Islam. Bila Islam mengharamkan judi, fitrah manusia kata memang judi ni boleh membawa kepada keburukan. Bila Islam mengharamkan zina, zina juga membawa kepada keburukan. Bila Islam mengharamkan arak juga akal faham, ia membawa kepada kerosakan. Jadi Islam bila turun dia tak pernah lari daripada fitrah ni. Begitu jugalah fitrah manusia. Yang mana manusia ini difahami daripada zaman dulu lagi bahawasanya lelaki ini sebahagian daripada mereka akan merasakan tidak cukup dengan hanya seorang pasangan. Bukan semua, tapi ada. Dan walaupun kita kata Islam membenarkan penganutnya untuk melakukan poligami, bila Islam membenarkan penganutnya melakukan poligami, Islam tu diserang seolah-olah macam Islam tu yang memperkenalkan poligami. Sedangkan kalau kita baca dalam Quran, Islam tak perkenalkan poligami bila diturun. Islam hanya meletakkan had untuk poligami. Kan Islam hanya meletakkan had untuk poligami. Sebelum itu orang telah melakukan poligami. Kalau kita baca dalam Bible sendiri pun, kita akan dapati poligami merupakan satu benda yang diamalkan oleh zaman dulu lagi. Cuma Islam letakkan had ajalah. Untuk orang biasa dia tak boleh lebih daripada 4 dalam satu masa. Kerana tak mampu orang biasa ni untuk lebih daripada itu. Itu yang kedua. Islam tak perkenalkan poligami ni untuk dia dipersalahkan. Kerana ia telah menjadi satu mainstream di zaman itu. Dia sama macam perhambaan lah. Islam datang dia tak perkenalkan hamba. Ya. Dia tak perkenalkan hamba pun, tetapi dia deal dengan perhambaan ini dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat teratur, membuka pintu untuk membebaskan hamba tu banyak dan menutup jalan yang mendapatkan hamba melainkan satu jalan, iaitu dengan tawanan perang sahaja. Itu pun kerana ada masalah untuk menjaga agama lah. Baik. Jadi kita balik pada isu ni. Bila kita sebut tentang poligami, Islam tak perkenalkan dia, tetapi Islam meletakkan had. Nabi SAW sendiri berpoligami, betul? Kenapa ia merupakan solusi kepada masalah sosial? Kan saya teringat lagi dalam satu ceramah Ahmad Didat kan. Dalam satu ceramah Ahmad Didat di US kalau tak silap saya, bila orang tanya dia berkenaan seolah-olah macam nak mempertikaikan, seolah-olah macam Islam membenarkan poligami ni macam tak bagus pula kan. Dia kata lelaki ramai yang meninggal dunia disebabkan peperangan, lelaki ramai yang meninggal dunia disebabkan oleh kerana dadah, ramai yang berada dalam pusat-pusat tahanan disebabkan oleh kerana dadah dan penyakit. Maka solusi kepada masyarakat ialah dengan mengadakan poligami. Itu pun belum masuk lagi lelaki-lelaki yang songsang, yang telah menjadi lelaki yang tidak lagi menjadi lelaki. Lelaki yang telah dilihat sebagai perempuan. Ini golongan yang kita panggil sebagai pondan ni kan. Itu juga adalah masalah yang kita kena urus, masalah yang kita kena tackle, masalah yang kita kena selesaikan. Oleh kerana itu Islam membenarkan poligami. Tetapi poligami yang telah diperkenalkan oleh Islam ini
bukan untuk semata-mata keseronokan. Sebaliknya adalah Islam nak bagi tahu bila sesiapa yang nak melakukan poligami, maka hendaklah dia lakukan dengan cara yang bertanggungjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, man kana lahu imra'atan, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma wa qama yaumal qiyamah atau yaqumu yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'il atau kama qala, dalam hadis Musnad Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada dia untuk mendapat dua isteri, tetapi dia tak berlaku adil, tetapi dia orang kata apa, orang kata cenderung kepada salah satu, dia akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan badan dia sengit sebelah. Kenapa? Kerana dia telah mengabaikan tanggungjawab. Jadi sebab itu kadang-kadang ada, saya tak setujulah, kadang-kadang ada sebahagian orang yang menganggap poligami ni macam benda yang mudah, macam benda yang menyeronokkan, tanpa mengingatkan kepada mereka berkenaan dengan tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang hebat. Sesiapa yang berani silakan dan bertakwalah kepada Allah dalam isu ni. Sesiapa yang rasa tak mampu, maka memadai hanya seorang, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Quran apabila membicarakan tentang isu poligami. Ya, kalau kamu tak mampu, seorang cukup. Ya, kalau kamu rasa kamu tak berani, tak mampu nak berlaku adil dari sudut pembahagian zahir, maka cukup hanya sekadar seorang. Kenapa? Kerana ia datang dengan tanggungjawab. Ia datang dengan peranan yang sangat besar. Maka bila kita berbalik pada isu ni, poligami dia mesti datang dalam keadaan seseorang itu sedar akan tanggungjawabnya. Kalau tak, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut kamu tidak akan berlaku adil, maka cukuplah seorang. Ini saya bukan nak kempen seorang ataupun ramai ni. Saya nak menyedarkan bahawasanya kita bila nak melakukan sesuatu kena faham daripada segenap aspek. Kena faham tanggungjawab yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, balik pada isu kita. Kenapa Nabi SAW ini mempunyai isteri yang ramai? Kan? Di sana ada beberapa faedah yang digariskan oleh para ulama. Di sana ada beberapa perkara yang digariskan oleh para ulama apabila membicarakan tentang kenapa Nabi SAW ni isteri dia ramai. Antaranya ialah kerana Nabi SAW ni, kita boleh katakan segenap kehidupan Nabi SAW, segenap perbuatan Nabi SAW diambil hukum daripadanya. Kan? Sebab itu Syekh Ramadan Al-Buti, waktu dia membahaskan tentang isu hijrah, peristiwa hijrah, kenapa Nabi SAW hijrah sembunyi-sembunyi? Kenapa Nabi SAW tak hijrah secara terang-terangan? Bukankah Allah Ta'ala jamin yang Nabi ni memang akan selamat berhijrah? Bukankah Nabi ini sememangnya Allah Ta'ala akan pelihara? Tetapi kenapa Nabi SAW dalam isu ni pergi sembunyi-sembunyi, sedangkan Umar boleh pula pergi dalam keadaan terang-terang? Dalam isu ni tuan-tuan, kita kena faham, setiap daripada tindakan Nabi menjadi hukum dan ikutan. Orang nak ikut Nabi, orang tak nak ikut Umar, kerana Umar bukan Nabi. Tapi kalau Umar dia pergi seorang-seorang dalam keadaan terang-terang, cabar lagi siapa yang mampu untuk siapa yang nak untuk yatimkan anak dia ataupun jandakan bini dia, boleh jumpa aku di belakang lembah ni. Berani Umar, kerana Umar gagah. Tapi bukan semua orang Islam macam Umar, gagah dan kuat. Ada yang lemah, ada yang tua, ada yang budak-budak. Bila mereka melihat Umar buat, mereka kata, oh itu Umar, tak apalah dia kuat. Tapi kalau Nabi buat, mereka kata, oh Nabi buat macam ni, ini mesti ada kelebihan, sedangkan mereka tak mampu. Maka sebab itu Nabi SAW hijrah sembunyi-sembunyi, bukan kerana Nabi takut, tetapi kerana Nabi nak memberikan keringanan kepada umatnya. Jadi setiap daripada tindakan Nabi itu merupakan hukum hakam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala memberikan Nabi ni isteri-isteri. Lebih daripada seorang. Supaya setiap daripada tindakan Nabi, setiap daripada apa yang Nabi lakukan di dalam rumah, sehinggakan di dalam bilik air, para sahabat yang merupakan isteri Nabi, yang berkongsi hidup dengan Nabi SAW, boleh menukilkan hukum,
Macam mana Nabi buat ketika bersama dengan isteri? Apa yang Nabi baca? Apa yang Nabi buat sebelum Nabi tidur? Apa yang Nabi buat lepas Nabi makan? Apa yang Nabi buat sebelum Nabi makan? Apa yang Nabi buat ketika mana mandi wajib? Dan sebagainya. Sebagai contoh, ada hadis bila disebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang sahabat iaitu bernama Jabir, dia membacakan hadis, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air daripada air. Apa maksud air daripada air? Maksudnya wajib mandi apabila terkeluar air mani. Kalau seseorang itu bersama dengan isterinya melakukan persetubuhan tetapi tidak keluar air mani, hadis ni kata ia tidak mewajibkan mandi. Aisyah dengar hadis ni dibacakan, tiba-tiba Aisyah terus membalas riwayat ini dengan mengatakan, Jabir a'lam minni bi Rasulillah. Aisyah tanya dengan satu soalan yang sangat-sangat serius. Adakah Jabir lebih tahu tentang Nabi daripada aku? Aku isteri dia. Kerana Nabi SAW pernah bersabda pada aku, Iza jawazal khitanul khitan, faqad wajabal ghusul. Apabila anggota yang berkhitan telah bertemu dengan anggota yang berkhitan, yakni telah berlaku persetubuhan, telah berlakunya tusukan, maka wajib mandi sama ada keluar air mani ataupun tidak. Hukum ni macam mana kita nak tahu? Isteri Nabi lah kena cerita. Kita tengok macam mana isteri Nabi bercerita tentang hukum hakam yang berkenaan dengan mandi junub dan sebagainya. Ini benda yang memerlukan kepada perincian dan hanya isteri Nabi saja yang boleh cerita kat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang dakwah Nabi bermula dalam keadaan yang sangat-sangat minima ataupun sangat-sangat minoriti. Bada al-Islamu ghariba, kata Nabi. Islam bermula dalam keadaan yang asing. Kan? Kenapa asingnya Islam ni? Kerana selain daripada adanya kepentingan, Abu Jahal berkepentingan. Kepentingan itu didasari dengan sikap asabiyah. Kepentingan itu didasari dengan sikap kepuakan yang ada dalam jiwa orang jahiliyah. Sebab itu terkenal di zaman jahiliyah ni perkataan unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia menzalimi ataupun dia dizalimi. Kan? Jadi para sahabat terkejut. Nabi sebut perkataan ni, Nabi sebut balik, orang jahiliyah sebut, Nabi sebut balik, sahabat terkejut. Sahabat kata, yang dizalimi kami fahamlah macam mana nak tolong sebab dia dizalimi. Yang menzalimi ni macam mana nak tolong? Sebab orang jahiliyah, dia orang ni selagi mana dia puak kita, selagi mana dia saudara kita, selagi mana dia kerabat kita, kita kena bantu dia. Walaupun dia zalim, walaupun dia buat orang, kita kena bantu sebab dia puak kita. Nabi ulang perkataan ni. Tu yang sahabat terkejut, sahabat tanya tu. Macam mana kita nak tolong orang zalim? Nabi kata halang dia daripada melakukan kezaliman. So Nabi ubah konsep yang difahami oleh jahiliyah kepada konsep Islam yang lebih konsisten. Membantu orang zalim bukan membantu dia untuk dia meneruskan kezaliman dia, tetapi kita bantu dia supaya dia berhenti daripada melakukan kezaliman dia. Okey? Jadi bila asabiyah Quraisy tu terlampau kuat, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada ruang untuk masuk, melainkan kena jadikan diri masuk dalam kabilah tu. Jadi macam mana kita nak masuk dalam kabilah orang? Keturunan bukan boleh pilih-pilih. Kadang kalau dia lahir daripada Bani Makhzum, dia lahir daripada Bani Umayyah. Sebab Quraisy ni dia banyak keluarga. Ada Bani Makhzumnya, ada Bani Umayyahnya, ada Bani Hashimnya. So, nak masuk yang mana? Macam mana nak masuk? Kita dah memang lahir dalam keadaan kita tak boleh pilih. Perkahwinan. Maka dengan perkahwinan menyebabkan Nabi SAW diterima oleh kabilah tu bila Nabi berkahwin dengan orang daripada kabilah itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, perkahwinan Nabi SAW ini didasari disebabkan oleh kerana al-ukhuwah bainas sahabah. Kerana nak mengeratkan persaudaraan di kalangan sahabat. Sebab itu Uthman menjadi menantu Nabi SAW. Uthman rapat dengan Nabi. Ali, sepupu Nabi, menjadi menantu Nabi SAW. Umar menjadi pak mentua Nabi SAW bila mana Nabi menikah dengan Hafsah. Abu Bakar menjadi pak mentua Nabi SAW apabila Nabi menikah dengan
Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perkahwinan Nabi ini adalah untuk menguatkan ataupun mengeratkan ukhuwah bainas sahabah. Dan selain daripada itu nak menjelaskan hukum hakam. Kerana kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjelaskan hukum hakam berdasarkan kepada perkataan tu, perkataan Nabi sendiri. Nabi sebut benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni boleh, benda ni tak boleh. Tapi ada kalanya kalau Nabi jelaskan ataupun Quran jelaskan hukum dan Nabi sendiri buat, itu lebih kuat penjelasannya bila digabung dua. Sebenarnya perbuatan dengan perkataan lebih jelas daripada perbuatan. Kerana perbuatan boleh, bila Nabi buat sesuatu, boleh menunjukkan wajib, boleh menunjukkan sunat, boleh menunjukkan harus. Perbuatan. Perkataan lebih jelas. Bila ada, orang kata apa, unsur arahan, bukan hanya sekadar galakkan arahan, maka ia menjadi wajib. Kalau ada unsur pilihan, maka dia menjadi harus. Kalau ada unsur galakkan, dia menjadi sunat. Tapi kalau Nabi SAW bagi tahu dengan perkataan dia sendiri, Nabi sendiri buat, ia lebih memberikan kesan yang besar. Terutamanya kalau benda tu benda yang menjadi kepercayaan orang ramai dan Nabi nak ubah. Saya bagi contoh. Nabi SAW apabila hantar Abu Ubaidah pergi dalam satu peperangan gerila, rombongan tentera Nabi hantar pergi ke tepi laut. Ulama beza pendapat bila Nabi hantar ni. Ada yang kata Nabi hantar ni waktu Hudnah, waktu lepas perjanjian damai di antara orang Islam dan orang Quraisy, itu perjanjian Hudaibiyah. Tapi tak kisahlah. Cuma para sahabat ni bawalah makanan, bekalan makanan untuk mereka makan. Tiba-tiba bekalan makanan tu habis. Dah tak ada apa dah nak makan. Bekalan makanan dah habis. Jadi apa yang mereka buat? Mereka terjumpa. Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan mereka rezeki. Mereka terjumpa ikan paus terdampar dekat tepi pantai. Ikan paus terdampar dekat tepi pantai, tuan-tuan. Jadi sebahagian daripada sahabat kata tak boleh makan sebab dia bangkai, dia mati. Sebahagian kata tak boleh sebab dia ikan. Ikan laut ni tak perlu sembelih pun. Maka akhirnya mereka buat keputusan untuk makan. Jadi bila makan, ya, mereka balik ke Madinah, ikan tu besar kan. Jadi mereka bawa balik sikit. Mereka tanya Nabi SAW, boleh ke makan? Nabi kata boleh makan. Ada sikit tak nak rasa? Nabi sendiri makan. Nak menunjukkan bahawasanya benda tu memang boleh dimakan betul-betul. Sama juga macam isu ini. Bila disebutkan tentang perkahwinan Nabi SAW, sebahagiannya adalah untuk menjelaskan hukum. Apa itu menjelaskan hukum? Menjelaskan hukum dari sudut bila mana Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahash, ia menjadi satu tamparan hebat bagi sebahagian orang yang menganggap bahawasanya seolah-olah macam Nabi ni menikah dengan menantu dia. Bekas menantu dia. Bukankah bekas menantu kita tak boleh nikah selama-lamanya? Betul. Tapi adakah Zainab bintu Jahash itu betul-betul merupakan bekas menantu Nabi? Kita kata tak. Kerana apa? Kerana Zaid bin Harithah bukanlah anak Nabi SAW, anak kandung, tetapi hanya anak angkat. Walaupun sebelum ni orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Tetapi setelah turunnya ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah, panggil mereka, ud'uhum li abaihim, kan, panggil mereka bersandarkan kepada nama ayah mereka, huwa aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Maka Nabi mengubah nama Zaid bin Muhammad yang mana itu dilakukan sebelum ayat ini turun, tukar kepada Zaid bin Harithah. Bila Nabi menikah saja dengan Zainab, jadi macam kacau sikitlah sebab orang tak faham perubahan hukum, tak sedar tentang perubahan hukum. Lama-lama orang tahu, oh, Nabi bukan menikah dengan bekas menantu sebab Zaid ni anak angkat dia, dan anak angkat ni bukan anak betul. Maka pernikahan Nabi SAW adalah salah satu daripada platform untuk menjelaskan hukum hakam. Dan Nabi menikah of course lah disebabkan oleh kerana sebahagiannya disebabkan oleh kerana nak bantu janda-janda yang kehilangan suami. Antaranya Saudah, antaranya Ummu Salamah, yang mana mereka kehilangan suami dalam peperangan, maka balu mereka sebahagiannya dikahwini oleh sahabat yang lain dan sebahagiannya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan pernikahan Nabi ni juga nak memberi isyarat kepada kita tentang konsep
universality of, betul ke tu saya punya bahasa tu kan, of kita kata apa, Islamic dakwah. Kita kata universalnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak hanya terikat dengan bangsa Arab semata-mata dalam banyak keadaan. Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah Taala gunakan perkataan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan wahai Arab. Nabi sendiri menyebutkan la fadla li arabi wala a'jami. Tidak ada kelebihan berbanding orang Arab dan orang Ajam, melainkan dengan takwa semata-mata. Tidak ada kelebihan. Dan Nabi bukan hanya Nabi untuk orang Arab. Nabi diutuskan untuk semua manusia. Jadi, perkahwinan Nabi SAW sebahagiannya nak memberikan mesej itu. Bila Nabi menikah dengan Safiyah bintu Huyai, bila Nabi menikah dengan Safiyah yang merupakan keturunan Yahudi, anak kepada Huyai bin Akhtab, dia memberikan satu tamparan hebat kepada orang-orang Yahudi pada masa tu. Muhammad menikah dengan orang kita, kan? Maksudnya Muhammad tak benci kat kita. Muhammad ni bukan nak bawa satu agama yang menindas kita, sebab isteri dia adalah orang kita. Isteri dia daripada keturunan kita. So, universality of Islamic kita kata dakwah can be seen through the prophet marriage. Melalui pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dapat konsep ini, ataupun kita akan dapat cara ini, ataupun kita akan dapat makna ini. Dan selain itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh nafi pernikahan Nabi SAW sebahagiannya adalah disebabkan oleh kerana sayang, oleh kerana cinta, oleh kerana syahwat yang ada pada Nabi SAW. Tapi bila kita sebut syahwat ni, bukanlah maksudnya Nabi ni orang kata apa, melayan syahwat, dia tak. Syahwat yang ada pada lelaki, yang ada pada wanita perlu dikawal. Tapi kalau dijaga dengan elok, diletakkan di tempat yang halal, di tempat yang betul, maka ia memberikan manfaat, ia memberikan pahala, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Syarat dengan input-input yang sangat membuka mata bagi saya sendiri dan harapnya kepada para audiens yang hadir pada hari ini juga. Yang saya kira antara apa yang poin yang penting yang doktor sampaikan tadi adalah menerusi perkahwinan Nabi SAW dengan para isteri baginda. Ia juga para isteri baginda SAW itu juga memberikan menjawab beberapa persoalan yang menjadi permasalahan di kalangan para sahabat dan juga umat Islam pada ketika itu, dan bukan semata-mata untuk atas dasar keinginan Nabi SAW secara kita katakan keinginan dia untuk, ataupun bukan semata-mata untuk bersuka-suka. Okey, doktor, kita biasa mendengar satu kata-kata apabila menceritakan ataupun menerangkan tentang kejayaan seorang lelaki ataupun seorang individu yang daripada janda lelaki lah. Orang biasa kata di sebalik kejayaan seorang lelaki itu pastinya ada wanita di belakangnya. Jadi saya kira kata-kata ini juga tidak, Nabi SAW tidak terkecuali juga daripada kata-kata ini. Jadi boleh tak doktor ceritakan sedikit apakah peranan dan juga sumbangan Ummahat Al-Mukminin yang membantu dan juga peranan mereka dalam membantu perjuangan Nabi memartabatkan Islam. Silakan doktor. Baik. Sajalah baik, ada orang sebut, dia sebut kat saya tergelak jugalah bila dia kata pepatah mengatakan kejayaan seorang lelaki ada perempuan di belakangnya. Ini satu perkataan yang diterima sehingga oleh perempuan sendiri, dan perempuan berbangga dengan perkataan ini. Maka dia kata, kalau begitu, kalau nak menempah dan menempuh lagi banyak kejayaan, maka lagi banyaklah perempuan kena ada di belakang seorang lelaki. Jadi tapi saya kata kena tengok keadaan jugalah, sebab kadang-kadang lagi ada ramai ni lagi serabut, lagi pening kepala dia, tidur masjid. Nanti lepas tidur masjid, pintu semua dah tutup. Jadi sebab itu saya kata daripada awal tadi, perkahwinan poligami lebih pada seorang ini bergantung kepada kekuatan emosi seseorang, dan bergantung juga kepada bagaimana cara dia menguruskan, adil ataupun tidak. Sebab saya pernah tanya pada kawan-kawan saya yang mengamalkan poligami ni,
Mereka, saya tak mengamalkan poligami lah. Mereka yang kawan-kawan saya ni yang mengamalkan poligami ni, saya tanya, saya kata macam mana, okey ke tak? Dia kata, yalah, dia memerlukan emosi yang kuat. Bila sesiapa yang berpoligami, dia akan rasa bagaimana kuatnya emosi Nabi SAW ni dalam menguruskan rumah tangga. Kerana ada yang poligami 2 orang je, itu pun dah pening dah. 3 orang lagi pening, 4 orang lagi pening, kan? Nabi SAW bukan hanya sekadar itu, 11 orang. Nabi berjaya menguruskan dengan baik. Maka Nabi SAW bukan hanya pemimpin di luar rumah, Nabi SAW juga pemimpin yang hebat di dalam rumah. Berjaya mengawal emosi, berjaya menjadi contoh yang baik. Itu yang pertama lah. Yang kedua, berkenaan dengan orang kata apa, sumbangan isteri Nabi SAW, dah tentu ada. Kita tak boleh nafi. Antaranya yang disebutkan adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini yang paling glamour lah. Sehingga Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis, inni ruziqtu hubbaha. Aku direzekikan oleh Allah dengan cinta kepada Khadijah. Kalau kita baca dalam hadis pun, Aisyah sampai cemburu dekat Nabi. Walaupun Khadijah tu Aisyah tak pernah tengok. Aisyah tak pernah jumpa Khadijah. Kerana Nabi bila kahwin dengan Khadijah, Nabi tak menikah dengan isteri yang lain. Kan? Aisyah tak pernah tengok Khadijah ni. Tapi bila Nabi sebut dia banyak, bila Nabi dapat daging, Nabi sembelih apa-apa, Nabi akan suruh bagi kepada kawan-kawan rapat Khadijah. Ini memberikan Aisyah rasa macam, Khadijah ni, bukankah Allah Ta'ala telah gantikan dia dengan aku yang lebih muda? Itu kata Aisyah lah. Maka Nabi SAW sebut, tidak. Allah Ta'ala tidak pernah gantikan Khadijah dengan sesiapa. Laqad amanat bi hina kafaraniyan nas. Dia beriman dengan aku ketika mana orang lain kufur dengan aku. Ya. Wasaddaqatni hina kadzdzabaniyan nas. Dan dia membenarkan kata-kataku ketika mana orang lain mengatakan aku berbohong. Kan? Wa wasatni bimaliha, dan dia memberikan aku hartanya. Hina mana'aniyan nas, ketika mana orang lain tak berikan pun harta pada aku. Dan aku direzekikan oleh Allah. Dengan dia, aku ada anak. Aku ada beberapa orang anak. Jadi, sumbangan Khadijah itu tetap dikenang oleh Nabi SAW. Sumbangan Khadijah ini sangat besar. Yang kita boleh tengok yang paling clear adalah waktu Nabi SAW dapat wahyu. Ketika mana Nabi turun daripada Gua Hira tu, Nabi kata, Zammiluni. Selimutkan saya. Kan? Kita tengok Nabi naik di Gua Hira, Nabi bawa bekalan, Nabi duduk beberapa malam. Lepas tu Nabi balik, Nabi ambil bekalan balik. Nabi balik kali tu, setelah berjumpa dengan Jibril alaihi salam, Jibril peluk Nabi sehingga Nabi rasa lemas. Kemudian Jibril lepas 3 kali, lepas tu Jibril bagi ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kisah ni tuan-tuan pun tahu, Jibril beredar. Ulama ada beza pendapat. Ada yang kata Jibril datang dalam bentuk lelaki. Ada yang kata Jibril datang dalam bentuk asalnya, tetapi Nabi tak nampak semua jasad Jibril pada masa tu. Kerana Nabi nampak Jibril ni 2 kali aja. Iaitu waktu turunnya surah Al-Muddathir, Nabi nampak jasad Jibril memenuhi langit dan bumi, duduk di atas kursi. Dan waktu di Sidratul Muntaha. Waktu di Gua Hira, Nabi hanya nampak sikit. Dan saya cenderung dengan pendapat ni lah. Kenapa? Kerana waktu Nabi SAW nampak Jibril kali kedua tu, waktu Jibril duduk di atas kursi memenuhi ufuk langit dan bumi ni, Nabi kata, fa'idha ana bil malakil ladhi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba aku ternampak malaikat yang aku nampak, yang datang pada aku di Gua Hira. Maksudnya Nabi kenal Jibril ni. Cuma Nabi tak nampak semua jasad dia, Nabi nampak sebahagian lah. Baik. Bila Nabi SAW dapat wahyu daripada Jibril alaihi salam, bila Nabi dapat wahyu daripada Jibril alaihi salam, Jibril ni dia tak bagi tahu kat Nabi pun. Ya Rasulullah ataupun ya Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah. Sesungguhnya engkau telah dilantik menjadi Rasul. Saya adalah Jibril, saya malaikat. Cukup bulan, nanti saya akan datang lagi bawa wahyu yang kedua. Jibril tak bagi macam tu. Jibril memberikan wahyu kepada Nabi kemudian beredar. Peluk dulu lepas tu beredar. Kenapa begitu berlaku? Kerana Jibril alaihi salam nak memberikan satu isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perlu serius waktu nak menerima wahyu, sebab tu dipeluk sehingga Nabi rasa penat supaya dia tak fokus pada benda lain. Nak gambarkan perkataan ataupun kalam Allah yang nak diterima oleh Nabi ini merupakan satu yang berat. Satu yang
bernilai. Kena fokus. Jangan fokus pada benda lain, jangan tengok benda lain, kena fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril alaihissalam memang nak Nabi bertanya-tanya. Kerana dalam pendidikan ni tuan-tuan, bila seseorang pelajar mula berfikir dan bertanya-tanya, itu menunjukkan kognitif dia tengah berjalan. Kognitif ni otak dia berjalan. Dia tengah proses, dia tengah cerna maklumat. Bila Khadijah, bila Nabi SAW bertemu dengan Jibril, Jibril tak bagi tahu dia siapa. Bagi ayat, lepas tu beredar, Nabi akan terfikir, apa ni? Siapa ni? Sebab itu Nabi SAW bila balik ke dalam rumah, bertemu dengan Khadijah, Nabi kata, Zammiluni, Zammiluni. Selimutkan saya. Selimutkan saya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Dia selimutkan Nabi tanpa dicakap banyak sehingga Nabi hilang rasa takut. Ini sumbangan pertama. Sumbangan pertama, suami perlu selimut dan dia nampak memang perlu. Kenapa perlu selimut? Rasa nak demam kan, sejuk kan. Bagi dia tak ada kata, itulah awak ni tak pasal-pasal duduk elok kat rumah, pergi naik atas bukit, pergi gua, balik bawa penyakit. Itu bukan isteri Nabi SAW. Itu mungkin isteri orang-orang kita. Isteri orang-orang kita. Tapi Khadijah tak. Selimut. Tak tanya sehingga Nabi cerita. Bila falamma dhahaba anhu ar-raw', ketika mana hilangnya ketakutan yang ada pada Nabi SAW, Nabi sebut pada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Sesungguhnya aku takut dengan diri aku ni. Sesungguhnya aku dah rasa takut dengan diri aku. Sebahagian ulama ada bahaslah kenapa Nabi ada perasaan takut. Ya. Dikatakan takutnya Nabi SAW ni, ya, kerana salah satu daripada beberapa perkara. Yang pertama kerana Nabi bimbang, dia rasa macam dia nak mati dah, nampak benda pelik. Kan? Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada yang kata kerana Nabi bimbang, Nabi terkena penyakit sihir kerana Nabi nampak benda yang pelik. Ada yang kata kerana Nabi bimbang, Nabi sakit. Ada yang kata Nabi bimbang, Nabi akan dituduh gila. Macam mana nak cerita? Bila Nabi bimbang macam ni, Khadijah beri sumbangan yang kedua. Khadijah kata kepada Nabi, kalla la yukhzikallahu abada. Tidak. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan menghinakan kamu. Wa innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kerana engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa beri benda yang orang lain tak boleh beri. Orang tu tak ada harta, kau bagi yang terbaik yang pernah engkau dapat. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau sentiasa membantu perkara-perkara yang benar. Bila Khadijah sebut benda ni, 5 perkara ni, ya, bagi saya ia merupakan satu perkara yang sangat-sangat orang kata apa, satu perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ni merupakan orang yang baik, merupakan orang tokoh yang dahsyat, sehingga kan bila disebutkan akhlak Nabi SAW satu-satu oleh Khadijah, dapat menenangkan Nabi. Dan disebut itu bukan kerana paksa, disebut itu memang kerana akhlak Nabi begitu. Memang itulah akhlak Nabi SAW. Nak tahu akhlak Nabi macam tu lah. Takkan Allah Ta'ala nak sia-siakan? Takkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kata apa-apa? Takkan Allah Ta'ala nak sia-siakan Nabi ataupun nak hina Nabi, sedangkan Nabi adalah orang yang akhlaknya baik, orang yang tak pernah berbohong, orang yang tak pernah kecewakan orang yang suka bantu orang lain. Jadi Khadijah memberikan sumbangan yang kedua bila menyedarkan Nabi SAW tentang konsep jangan sekali-kali rasa Allah Ta'ala nak hinakan kamu, wahai suami. Fantalaqat bihi Khadijah ila Warqa bin Naufal. Khadijah yang ketiga dalam satu peristiwa, sumbangan yang ketiga, bawa Nabi SAW bertemu dengan Warqah bin Naufal. Wa kana rajulan tanassara fil jahiliyah wa kana syaikhan kabiran qad ami. Kata dalam riwayat Bukhari itu disebut, Khadijah bawa pergi jumpa Warqah bin Naufal, seorang lelaki yang mengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dia telah tua. Wa kana yaktubul ibrani masya-Allah ay yaktub. Dia boleh menulis dalam bahasa Hebrew. Kenapa dia bawa pergi jumpa dengan Warqah bin Naufal? Kerana Khadijah tahu Warqah orang bijak, Warqah orang cerdik, Warqah orang Arab yang duduk di Mekah pada ketika itu, tapi melihat kepada
perangai orang-orang Arab dia sedar. Bila tengok perangai orang Arab dia sedar, dia tahu apa yang Arab buat ni adalah benda yang tak betul. Arab buat ni sembah berhala, makan bangkai, berzina, menipu, riba. Dia kata ni tak betul. Dia cari agama yang benar sehingga dia dapat daripada ajaran Nabi Isa yang masih berbaki pada ketika itu, maka dia masuk agama Nabi Isa. Warakah siap tanya lagi. Khadijah kata, ya bena akhi, ya bena ammi, isma' min ibni akhi. Wahai sepupuku, kau dengarlah daripada anak saudaramu ini. Warakah kata, ya bena akhi madza tara. Wahai anak saudaraku, apa yang kau nampak? Nabi pun cerita apa yang dia nampak. Warakah siap bagi tahu, dia kata, hadzan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Yang ni namus, yang ni adalah pembawa berita rahsia, yang ni pembawa wahyu ni yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabinya Musa. Ya laitani fiha jaza'. Alangkah baiknya kalau aku ni masih lagi berumur muda. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup ketika mana kaum kau keluar daripada kampung halaman. Kaum kau menghalau kau keluar daripada kampung halaman. Nabi dengar, Nabi terkejut. Nabi kata, awa mukhrijiyahum. Adakah mereka nak menghalau aku keluar? Dia kata, na'am lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Nabi kata, ya. Warakah kata, ya. Tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran seperti mana yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. La in adrakni yaumuk, la in adrakani yaumuk, atau la in yudrikni yaumuk, ansurka nasran mu'azzara. Kalau hari kamu dihalau tu aku masih ada, aku akan bantu kau dengan perbantuan yang tidak putus-putus, yang bantuan yang sangat-sangat kuat. Warakah bagi tahu Nabi telah menjadi Nabi. Ini sumbangan Khadijah yang ketiga untuk peristiwa yang sama. Bawa pergi jumpa orang yang baik, bawa pergi jumpa orang yang betul, bawa pergi jumpa orang yang berilmu, orang yang membaca kitab-kitab sebelum ni. Dia tahu Nabi akhir zaman akan keluar. Akhirnya inilah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh kitab-kitab terdahulu. So Nabi tahulah dia jadi Nabi. So Nabi tunggulah. Perasaan takut yang ada pada Jibril sebelum ini telah bertukar menjadi nak tahu apa nak turun lagi. Rindu terus. Mana Jibril tak datang-datang? Terputus sekejap wahyu. Dalam kitab dalam Bukhari sebut wafatar al-wahyu. Putus sekejap. Allah ubah perasaan takut kepada perasaan rindu. Siapa yang bagi tahu? Warakah bagi tahu dekat Nabi dia telah menjadi rasul. Siapa yang bawa Nabi pergi jumpa Khadijah? Pergi jumpa Warakah. Khadijah yang bawa pergi jumpa Warakah, dan daripada situlah Nabi SAW mengetahui dia menjadi rasul dan dia menunggu wahyu, dan akhirnya wahyu ini berkembang, turun, maka ia akhirnya membina tamadun Islam yang seperti mana kita lihat hari ini. Islam sampailah pada kita. Bermula pada Khadijah. Jadi sebab tu saya kata, macam mana Nabi SAW nak lupakan Khadijah ni? Kerana Khadijah ni daripada awal perjuangan hidup Nabi SAW, orang tak percaya kat dia, Khadijah percaya. Orang semua halang harta, Khadijah bagi. Orang semua kata dia bohong, Khadijah kata betul. Maka sebab itu tuan-tuan, benarlah perkataan yang kata, kalau Nabi itu berjaya, Nabi itu mendapat kekuatan selain daripada bantuan Allah secara langsung, daripada ajaran Jibril, daripada sokongan Jibril, Nabi SAW juga mendapat sedikit semangat daripada orang yang berkongsi hidup dengan dia, iaitulah Khadijah bintu Khuwailid. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sumbangan isteri yang lain pun kita tak lupalah. Kerana isteri-isteri yang lain seperti Ummu Salamah, seperti Ummu Habibah, seperti Aisyah radhiyallahu anha, mereka ini ada sumbangan juga, iaitu mereka antara yang orang kata apa, antara yang obvious ialah mereka menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis. Aisyah umpamanya banyak baca hadis daripada Nabi SAW, meriwayatkan hadis kepada kita untuk kita mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan. Okey, terima kasih banyak Doktor atas penerangan yang berkaitan dengan peranan dan juga sumbangan Ummahatul Mukminin dalam kejayaan Nabi SAW. Saya kira kita beralih kepada soalan yang terakhir sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab bersama dengan para audiens. Kalau tak silap saya Doktor betulkan kalau sekiranya saya tersilap membaca hadis ni, hadis yang biasa kita dengar, khairukum li ahli.
Yang terbaik daripada kalangan kamu adalah mereka yang ada interaksi yang baik dengan isteri dan juga ahli keluarga. Jadi di situ mungkin tadi kita dah dengar peranan dan sumbangan Ummahatul Mukminin yang boleh menjadi tauladan kepada audiens kita yang daripada yang mana juga merupakan para isteri. Jadi dekat sini mungkin kita nak melihat bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan para isteri baginda, yang mana para suami di luar sana boleh ambil untuk jadikan tauladan dalam nak bermuamalah dengan isteri. Silakan Dr. Baik. Ini soalan yang baik ya. Bila kita bincang tentang isteri ni, tokoh-tokoh isteri yang besar ni, kita tak boleh lupa juga sisi di mana Nabi SAW tu sendiri yang merupakan suami yang berperanan dengan sangat baik. Kita tak nafikan, bila kita baca dalam sirah-sirah, kita akan dapati bahawasanya konflik itu ada, terutamanya bagi mereka yang berpoligami. Kan? Cemburu tu ada bagi mereka yang berpoligami. Aisyah kata, aku tak pernah cemburu pada seseorang melebihi aku cemburu kepada Khadijah. Kerana Nabi ni sangat banyak kali sebut. Sampai Aisyah punya geram masa tu, dia kata, apa-apa lagi yang kau tunggu ni pada seorang perempuan yang gigi pun dah tak ada. Maksudnya Khadijah dah wafat dah kan. Khadijah dah berumur dah kan. Jadi Nabi kata, tidak, Allah Ta'ala tak pernah ganti dengan yang lebih baik. Sebab Aisyah nak kata, Allah tak dah ganti dengan yang lebih baik tu diri dia lah kan. Tapi Nabi kata tidak ada yang dapat menggantikan Khadijah. Sehingga bila Halah, saudara kandung Khadijah, datang ke rumah Nabi bagi salam pun, Nabi SAW terasa macam Khadijah yang bagi salam. Sebab suara hampir sama. Allahumma Halah. Oh Halah rupanya. Kan? Sebab itu Aisyah ni dia ada perasaan cemburu tu kepada Khadijah. Bukan kata cemburu pada Khadijah, cemburu pada yang lain pun ada. Umpamanya, dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah ada di salah seorang rumah isteri dia. Dikatakan isteri Nabi ni Aisyah. Nabi ada kat rumah Aisyah. Tapi dalam hadis tu disembunyikan nama. Cuma syurah, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni kata rumah Aisyah. Nabi tengah duduk kat rumah Aisyah, tiba-tiba ada madu lain. Kan? Ada madu lain datang bawa bagi makanan dalam bekas. Dia bagi makanan dalam pinggan. So datanglah khadam Nabi bagi. Jadi isteri ni tengoklah. Dia tengok, apa pula ni turn saya dengan Nabi. Kau ni bagi lauk pula. So dia ada rasa macam cemburu, dia ada rasa macam marah. Dia tepih tangan. Dia tepih bekas makanan tu, jatuh. Bekas makanan tu. Jatuh bekas makanan tu. Nabi SAW kata kepada khadam tu, Nabi kata, gharat ummukum. Ibu kamu sedang cemburu. Ibu kamu cemburu. So nak beritahu macam mana Nabi SAW berinteraksi dengan sifat cemburu ni. Nabi tak marah terus. Nabi faham benda tu. Kan? Tapi Nabi deal dengan cara yang baik. Bukan setiap masa kena keras, tak. Ada waktunya Nabi SAW layan sikit. Kan? Ada waktu Nabi SAW tengah bersama dengan Aisyah waktu malam tu giliran Aisyah. Tiba-tiba Nabi keluar dalam gelap. Aisyah kata, aku cari Nabi tak ada. Aisyah ni dia risau Nabi pergi bilik isteri lain. Lepas tu dia cari-cari Nabi kembali, Nabi tengok Aisyah tengah cari dia. Nabi tanyalah kan, malaki ya Aisyah, agharti, wahai Aisyah, kenapa kamu ni, kamu cemburu ke? Aisyah kata, mali la agharu ala nafsi, mali la aghar ala mislik. Macam mana aku tak cemburu dapat suami macam kau, isteri Nabi banyak. Maka Nabi kata, laqad ja'aki syaitanuk, syaitan kamu telah datang kepada kamu. So Nabi SAW menyedarkan tentang syaitan ni boleh menggunakan orang kata apa, cemburu ni untuk kejahatan, untuk keburukan. Tetapi Nabi SAW deal dengan sifat cemburu wanita ni, sebab cemburu orang perempuan ni dengan sangat-sangat berhikmah. Bukan Nabi SAW maki, bukan Nabi SAW hina, tak. Kerana itu adalah salah satu daripada perkara yang normal, cuma perlu dikawal. Cuma perlu dikawal. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis, kita akan dapat bahawasanya Nabi SAW bila berinteraksi dengan isteri-isteri Nabi ni, Nabi berinteraksi dengan cara yang kadang-kadang kita pun tak terfikir. Begitu romantiknya Nabi SAW ni, sampai ada hadis yang mengatakan Nabi lawan lari dengan Aisyah.
Kan? Nabi lawan lari dengan Aisyah. Tuan-tuan pernah lawan lari tak dengan isteri? Jom kita lawan lari jom. Kan? Kalau tuan-tuan pernah lawan lari dengan isteri tu, maksudnya tuan-tuan fahamlah hadis tu. Bukanlah semesti lawan lari, maksudnya ada waktu-waktu kena ada ruang masa untuk mesra dengan isteri. Aisyah kata Nabi SAW, orang kata apa, Nabi SAW pernah ajak aku untuk lawan lari. Aku menang, kata Aisyah. Tiba-tiba bila daging aku dah banyak sikit, dah badan dah berisi sikit, dia lawan lari dengan aku, dia menang, aku kalah. So nak bagi tahu kat kita sebagai orang yang orang kata apa, pendakwah ke apa ke, ustaz ke apa ke, kena ada waktu-waktu kita bergurau senda dan berjenaka dengan isteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW bersikap lunak dengan isterinya. Kan, kita pun kena ada sifat lunak. Nasihat kena, tapi lunak tu kena ada. Seperti mana hadis yang Faik baca tadilah kan. Sebaik-baik kamu khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarganya. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan wabda biman ta'ul. Mulakan pemberian dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya. Nak bagi hadiah kat orang lain, hadiah kat isteri dah bagi belum? Nak bagi apa orang kata? Surprise pada orang lain, surprise pada isteri dah bagi belum? Surprise pada anak-anak dah bagi belum? So ruang orang kata apa, ruang untuk berjenaka, ruang untuk bercanda, ruang untuk bergurau, ruang untuk bermesra, ruang untuk menghargai terbuka luas daripada hadis yang kita boleh ambil manfaat daripadanya. Okey. Jadi Nabi SAW ada satu waktu tu Nabi masuk dalam rumah. Nabi tanya pada isteri, ada tak apa-apa nak makan? Isteri kata tak ada. Nabi kata kalau macam tu puasa. Waktu tu waktu duha lah, waktu tu belum zuhur lagi. Cik tuan-tuan, Nabi lapar tu. Kan? Mungkin kalau suami lain tanya ada apa-apa nak makan. Nabi isteri tak ada. Tak ada, kau buat apa kat rumah? Kau buat apa sebenarnya kat rumah ni? Kan? Asyik nak dia dah mula nak membebel lah tu kan. Tapi Nabi SAW sangat lunak. Ada apa-apa nak makan dekat rumah kita ni? Tak ada, wahai Rasulullah. Tak apalah, saya puasa lah macam tu. Sangat-sangat lunak tuan-tuan. Bahagianya seorang isteri apabila suaminya memahami keadaan. Apabila suaminya tidak begitu cepat untuk melenting. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, Nabi SAW lunaknya Nabi ni bila Nabi tak pernah cela makanan. Dalam hadis Nabi, para sahabat kata ma'aban Nabi SAW ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in lam yashtahihi tarakahu. Kama qala Nabi, para sahabat kata Nabi ni tak pernah cela makanan. Kalau dia suka dia makan. Kalau dia tak suka dia tinggal. Tak ada kata apa ni, kau masak mana kau belajar ni? Hangit. Mana kau belajar ni? Masin. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau dia nak makan, dia makan. Kalau tak nak makan, dia tinggalkan. Kan? Cuma ulama ada beza pendapat sikit lah. Bagi orang yang dilarang mencela makanan ni, makanan yang dah siap sedia macam tu ke? Ataupun kita boleh komen kaedah masakan. Contoh kan, orang bagi kat kita buah. Buah tu memang dah Tuhan cipta macam tu. Buah tu memang Tuhan dah cipta macam tu. Yang ni memang tak boleh nak kutuk lah. Maka makan, tak nak makan sudah. Yang kata tak sedap, teruk rasa dia. Jangan. Saya tak makan. Cakap macam tu. Tapi kalau masakan, kita nak komplain dari sudut masakan, boleh ke tak? Ini ulama ada beza pendapat sikit. Syekh Utsaimin ada bincang isu ni. Dan dia kata ada sebahagian ulama kata komen dari sudut cara penyediaan tak apa. Tapi saya punya pendapat, akhlak Nabi SAW, bagi saya lah, kalau tengok akhlak Nabi ni, Nabi tak akan cela dua-dua. Sebaliknya, kalau benar pun, jangan kutuk, jangan hina. Sebaliknya, berikan cadangan pembaikan. Contoh macam isteri kita masak, masin sikit kan. Dia tanya, masin tak bang? Sedap ni. Tapi kalau kurang garam sikit, lagi sedap. So, kita tak hina. Sebaliknya, kita kata yang ni pun bagus, kita nak yang lebih bagus lagi. Menunjukkan bahawasanya, kita menghargai rezeki, satu, dan menghargai orang yang menyediakan. Sebab Nabi SAW tidak mencela makanan ni. Pertama, memang Nabi nak tunjuk lah. Nabi syukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, Nabi SAW, orang yang berakhlak, yang paling tinggi akhlak, yang paling tinggi adab, Nabi pastinya tidak mahu melukakan
jiwa orang yang menyediakan makanan untuk dia. So sebab itu kita suami-suami ni kena ambil perhatian kalau cara nak memberikan komentar pada makanan tu dengan cara kita puji dulu. Sedap. Sedap tak? Sedap. Tapi kalau kurangkan ni, lagi sedap. So, dia akan memberikan satu perasaan yang sedikit berbeza daripada kita tak sedap, teruk kau masak, hangit, apa benda yang kau masak ni? Mana kau belajar masak ni? So, dia akan memberikan perasaan yang sangat-sangat tidak baik kepada emosi isteri yang masak semata-mata untuk membahagiakan suami dia. Jadi itu yang keempat. Yang kelimanya, Nabi SAW sendiri di rumah, Nabi membantu isteri. Sebab itu orang tanya Aisyah kan, macam mana Nabi kat rumah? Fi mihnati ahli. Nabi SAW ta'ni khidmati ahli. Nabi SAW membantu. So kita sebagai suami tak salah untuk kita bantu. Pergilah sapu sampah ke, tolong tumih-tumih ke. Jangan kata, saya laki-laki tak adalah pegang-pegang senduk ni, tak ada pegang periuk ni. Tuan-tuan, itu merupakan salah satu daripada perkara yang mengaibkan kalau suami tak erti masak. Macam mana suami duduk dengan isteri masak setiap masa, dia tak ada buat apa. Sedangkan dia bukan ada buat apa kerja pun. Kalau dia buat kerja lain cerita lah. Dia tak ada buat kerja apa, bantulah. Basuh pinggan ke, kalau tak erti nak masak dengan pun, basuh pinggan ke, tolong masak nasi ke. Paling tidak, adalah ruang bekerjasama di antara suami dan isteri itu. Okey, terima kasih banyak Dr. Saya kira fair dan juga adil kepada para audiens di luar sana. Kalau yang mungkin tengok suami isteri bersama-sama tengok program kita pagi ni, isteri kena, suami pun kena. Tapi yang lebih penting daripada itu kita ambil pengajaran dan juga tauladan daripada kisah hidup Nabi SAW dengan para isteri baginda. Okey, insyaAllah Doktor dalam masa yang berbaki ni kita cuba jawab beberapa persoalan yang saya nampak dah ada di ruangan komen tu. Jadi saya pergi kepada persoalan yang pertama dulu yang ditanya oleh saudara kita Ahmad AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doktor. Antara yang menjadi polemik khususnya di kalangan bukan Islam adalah tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berapakah umur Sayyidah Aisyah ketika mengahwini Nabi SAW? Baik. Kira satu persoalan yang popular dan dipersilakan Doktor, insyaAllah. Terima kasih kepada yang bertanya Ahmad. Ini memang benda yang sangat-sangat, orang kata apa, sangat-sangat glamour. Kenapa sangat glamour? Kerana ia menjadi satu polemik apabila kita cuba untuk memahami hadis berdasarkan kepada zaman kita. Okey, kalau kita tengok pada hadis, kita tengok hadis. Saya bacakan hadis ni. Hadis ni, mana hadis ni? Sekejap saya carikan hadis ni. Saya pun hadis ni daripada Aswad daripada Aisyah, dia kata tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu sit wa bana biha wa hiya bintu tis' wa mata anha wa hiya bintu 18. Hadis Muslim. Bukhari pun ada riwayat, Muslim pun ada riwayat. Okey. Hadis ni maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aswad, menikahi Aisyah ketika mana Aisyah berumur 6 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah umur dia 9 tahun. Dan Nabi meninggal ketika mana Aisyah berumur 18 tahun. Maksud kalau kita tengok dalam riwayat ni, memang betul-betul riwayat ni riwayat yang menunjukkan memang diingat betul lah. Bukan kata umur kahwin, umur bersama pun diingat, umur Nabi wafat pun diingat. Umur Aisyah waktu Nabi wafat pun diingat. Maksudnya ini betul-betul ingat lah. Bukan orang kata apa, bukan main-main punya ingat lah. So adalah seorang ulama semasa ni daripada benua India, disebut, dia kata Aisyah sebenarnya bukan 6 tahun tu, 16 tahun. Sebab dia kata datang daripada jalur Hisham bin Urwah daripada Urwah. Hisham ni bila dia tua, dia nyanyuk sikit, dia buang perkataan belas, dia buang perkataan puluh, dia buang belas tu, dia buang. Tinggal 6. Sebenarnya 16, dia kata. Tapi bagi saya, jalur ni bukan datang daripada Aisyah saja. Bukan datang daripada Hisham saja. Dia datang daripada jalur Aswad. Dia datang daripada jalur Zuhri. So banyak jalur-jalur yang menunjukkan memang Aisyah menikah dengan Nabi SAW waktu Aisyah berumur 6 tahun. Okay, itu yang pertama. Dari sudut riwayat lah. Dari sudut logik pun kita kata logik lah.
Kenapa? Kerana zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Nenek kita dulu, opah kita kan, saya orang Perak panggil opah. Opah kita dulu, dia kahwin umur lebih muda daripada kita kahwin dengan isteri kita. Isteri kita kahwin dengan kita mungkin umur 24, 25. Opah kita kahwin umur 12, umur 13. Kenapa? Kerana tuntutan zaman. Orang dulu, mereka tidak, kehidupan mereka tidak rencam macam sekarang. Mereka tak perlu buat degree. Tak ada keperluan untuk perempuan dulu buat degree, perempuan dulu buat master, buat PhD. Tak ada keperluan. Habis je sekolah menengah, ataupun kadang-kadang sekolah rendah dah habis, boleh kahwin. Kan? Sekarang ni perempuan yang hidup di zaman kita, mereka ada tuntutan hidup yang sedikit rencam. Perlu buat degree, lepas tu sambung pula master. So bila nak kahwinnya? Lepas habis PhD lah. Jadi perempuan zaman dulu mereka terdedah dengan rumah tangga lebih awal daripada perempuan zaman sekarang. Tapi adakah maksud perempuan zaman sekarang tak pandai langsung? Ada benda yang mereka pandai. Tumpuan mereka telah pergi kepada isu pengajian, isu pendidikan, isu orang kata apa sambung belajar. Mereka kurang sikit tumpu kepada isu rumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita kena tahu orang-orang Arab zaman dulu, orang-orang Arab, bukan kata orang Arab zaman dulu, orang Arab zaman sekarang pun sama. Mereka cepat membesar. Saya duduk di Jordan. Kadang-kadang saya pergi lalu dekat sekolah dia orang kan, nampak budak-budak ni nak melintas jalan. Kadang-kadang kita tengok macam budak sekolah menengah, rupanya baru sekolah rendah. Sebab dia orang ni badan besar-besar. Badan memang cepat dewasa. Oleh kerana tu, sangat-sangat tidak adil untuk kita membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau tanya saya setuju dengan pendapat majoriti ulama. Sebab apa? Sebab riwayat Bukhari dan Muslim tu dah ada pada kurun kedua, kurun ketiga hijrah lagi dah ada. Iaitu Imam Bukhari 256 meninggal, Imam Muslim 261 meninggal, 261. Zaman tu dah ada dah. Tapi kenapa pada zaman tu tidak langsung pernah menjadi polemik? Kerana mereka faham. Itu adalah benda yang biasa. Itu adalah benda yang sangat-sangat biasa. Benda yang common, benda yang normal. Kan? Abu Jahal pun tak pernah hentam Nabi dalam masalah ni. Kerana mereka faham benda ni satu benda yang biasa. Tapi kenapa zaman ni pula jadi polemik? Kerana zaman ni kita membaca hadis berdasarkan pada zaman ni. Saya selalu bagi contoh. Dia orang selalu kata, betul ke Imam Bukhari hafal 300,000 hadis, 100,000 yang sahih, 200,000 yang tak sahih? Macam pelik je takkan banyak tu boleh hafal. Kita kata kita banding zaman dia dengan zaman kita. Zaman dia hafalan masih kuat sebab alat tulis tak banyak. Saya bagi contoh kan. Dulu kita ni telefon kawan-kawan kita, nombor telefon rumah sebelum ada handphone. Telefon kawan-kawan yang berdekatan dengan jiran-jiran kita, kita hafal nombor dekat-dekat tapi kita tahu ini nombor orang ni nombor orang ni. Pangkal sama, ujung je lain tapi kita ingat. Tapi kenapa sekarang ni nombor telefon kawan-kawan kita tak hafal? Yang paling kita hafal pun nombor sendiri dengan nombor isteri, nombor mak. Nombor kawan kita, kawan sekerja kita, best friend forever kita tak hafal pun nombor dia. Sebab kita dah ada phone book. Kita dah boleh save dalam handphone. Bila yang kita rasa menyesal tak hafal? Bila handphone rosak. Bila handphone dah bateri, masa tu rasa menyesal tak hafal. Jadi zaman dulu mereka kurang kemudahan. Alat tulis tak banyak. Bila kemudahan tak ada, manusia akan gunakan kemampuan semaksimum mungkin. Tapi bila tak ada, orang kata apa, keperluan untuk menggunakan kemampuan secara maksimal, maka sebab itulah mereka akan gunakan kemudahan yang ada. Sebab itu sekarang ni kita kurang menghafal. Kerana alat tulis banyak, boleh simpan dalam drive, boleh simpan dalam cloud, boleh simpan dalam handphone. Maka menyebabkan kita kurang menggunakan kemampuan kita. Jadi adakah masalah? Tak ada masalah. Nabi SAW menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, tak ada masalah. Kerana pada zaman itu ia adalah sesuatu yang diterima. Wallahu a'lam. Pesan dan juga pencerahan yang diberikan tadi. Okey. Saya kira dengan masa yang berbaki ni ada 2 lagi persoalan yang ditanya. Cuma kita takut tak berkesempatan untuk Dr. ulas tentang jawapannya. Jadi dengan masa yang berbaki ni mungkin kita pergi kepada kesimpulan dan juga apakah harapan doktor daripada mereka yang yang telah membaca buku Ummahat Al-Mukminin ini ataupun yang akan membaca buku ini insya-Allah. Apakah harapan doktor daripada penulisan buku ini yang terakhirnya insya-Allah? Harapan saya tidak lain tidak bukan adalah untuk kita memartabatkan kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi pernah bersabda la tasubbu ashabi
fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahaduhum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kamu jangan cela sahabat aku, kata Nabi. Kama qala, Nabi kata, kamu jangan cela sahabatku. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, kamu tidak akan dapat menandingi pemberian mereka walaupun satu tadahan tangan ataupun separuh. Jadi isteri Nabi ini mereka ada kelebihan yang pelbagai. Pertama, mereka sahabat Nabi SAW. Yang kedua, mereka isteri Nabi SAW. Jadi dua kelebihan itu menyebabkan mereka ini lebih layak untuk dihormati berbanding manusia-manusia lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya mengharapkan agar apabila kita mengatakan kita cinta kepada Nabi SAW, kita cinta kepada Nabi dengan ilmu. Kita cinta kepada Nabi SAW dengan membaca. Bukan hanya cinta itu didasari dengan cinta yang tidak ada pertambahan ilmu dan tidak ada amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Jadi, dengan saya menulis buku ini, saya memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana tokoh yang pernah berjasa dalam sejarah Islam, mereka juga mempunyai sumbangan yang besar dalam agama. Mereka juga walaupun ada jaminan syurga, mereka sekali-kali tidak duduk sambil goyang kaki dengan mengharapkan, dengan mengatakan aku ni orang yang telah dijamin oleh Allah dengan syurga. Kamu duduk diam-diam sudah. Kamulah pergi bekerja. Kamulah pergi usaha untuk dapatkan syurga. Aku tak payah. Tidak. Kita melihat Aisyah radhiyallahu anha sampai ke akhir hayat menyebarkan hadis, menjadi pakar rujuk, mendamaikan masyarakat. Kita melihat bagaimana Ummu Salamah berperanan dalam mengajar para sahabat, dalam mengajar para tabi'in untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mulianya umat ini apabila mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang mereka ada. Mulianya umat ini apabila mereka memartabatkan sunnah. Macam mana cara kita nak memartabatkan sunnah? Kita kena tahu sunnah. Macam mana kita nak tahu sunnah? Isteri Nabi adalah orang yang antara manusia yang banyak meriwayatkan kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kathira kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli atas kesudian bersama-sama dengan Hidayah Center Foundation pagi ini untuk menjawab untuk program pertamanya, untuk program bedah buku Ummahat Al-Mukminin, dan keduanya menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan. Ada dua persoalan yang saya kira agak relevan juga dengan konteks Hidayah Center yang mendekati golongan non-Muslim di luar sana. Jadi saya mohon kepada yang bertanya untuk sama ada mengikuti program-program kuliah Dr. Rozaimi yang lain, sebab kebiasaannya memang doktor ada sediakan ruang di hujung untuk bertanya, untuk penonton bertanya dan juga menjawab. Tak kira apa juga topiknya, itu yang saya lihat satu kelebihan mengikuti kuliah Dr. Rozaimi Ramli. Okey, jadi sekali lagi bagi mewakili Hidayah Center Foundation, kami mengucapkan jutaan penghargaan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli atas kesudian bersama-sama dengan kita walaupun jadual yang saya pasti sibuk, dan juga para audiens di luar sana yang bersama-sama dengan kita sejak daripada jam 10 tadi. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di masa akan datang dalam pengisian-pengisian lain yang menarik daripada Hidayah Center Foundation, yang mana sekiranya para audiens ingin mengetahui lebih lanjut apa yang Hidayah Center Foundation buat sebagai satu organisasi, bolehlah ziarah ke website kami, laman web kami www.hidayahcenter.org.my, dan bagi mereka yang ingin menyumbang kepada usaha-usaha yang kami buatkan, yang kami jalankan di Hidayah Center, bolehlah ke website www.dahsedekah.com. Okey. Itu saja daripada kami. InsyaAllah berjumpa lagi dalam program-program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih banyak, Dr.